Baik, Assalamualaikum dan selamat malam kepada para pendengar Tim Seram. Jadi pada malam ini, pada berada di sebuah R&R lama yang terletak di Gua Musang. Para pendengar, malam ini Pak Daud akan ketengahkan sebuah kisah yang mana Pak Daud terima daripada salah seorang pendengar kita yang ingin dikenali sebagai Syakir. Dan kisah ini mengisahkan tentang dirinya dan abangnya ketika ingin pulang ke kampung menziarahi neneknya di kampung halaman. Sebelum itu, Pak Daud ingin mengingatkan kepada anda semua bahawa kisah yang Pak Daud ketengahkan ini adalah hiburan semata-mata. Jangan terlalu taksub dan menjadikan ia sebagai ikut-ikutan. Baik, kita teruskan dengan kisahnya. Bukit Putus. Bukit Putus ni adalah satu jalan lama yang mana pengguna jalan raya yang mahu menuju ke Kuala Pilah dari Seremban. Penduduk tempatan menggelarkan laluan itu jalan ular, seperti kata pepatah, bak ular kena palu, kerana mempunyai 32 liku. Ia juga agak sempit dan gelap pada waktu malam dan menyebabkan tidak ramai orang berani melalui jalan itu. Lagi pula, sejak laluan baru ini dibuka, laluan Bukit Putus jarang lagi digunakan untuk menjimatkan masa. Keadaan jalan Bukit Putus yang dikelilingi hutan limba dan bergaung itu dikatakan keras dan ramai pengguna jalan raya pernah menjadi mangsa gangguan ketika melalui kawasan tersebut. Baik, kita teruskan dengan kisahnya. Assalamualaikum Pak Daud dan Tim Seram. Waalaikumsalam. Terima kasih terlebih dahulu saya ucapkan kepada Pak Daud kerana ketengahkan kisah yang ingin saya kongsikan di sini. Ialah Pak Daud, bagi saya kisah ini sampai sekarang Pak Daud yang masih mekar dalam ingatan saya dan abang saya. Kisahnya bermula Pak Daud pada tengah malam ketika saya bersama abang saya, ketika saya dan abang saya berhasrat untuk pulang ke kampung untuk menziarahi nenek. Pada awalnya Pak Daud, saya bercadang untuk melalui jalan utama kerana kami bergerak pada waktu malam. Jadi atas dasar keselamatan, saya menasihatkan abang saya untuk lalu jalan utama, kerana jalan utama ni seperti yang kita tahulah, ada lampu-lampu cerah, stesen minyak, nak berehat apa semua, lagi selamat katanya. Tapi Pak Daud, abang saya ni jenis yang keras kepala sedikit. Dia tidak mengendahkan cadangan saya dan membuat keputusan untuk lalu mengikut jalan lama, iaitu laluan Bukit Putus. Pada awalnya Pak Daud, saya sudah mula rasa tidak sedap hati kerana telah banyak Pak Daud kisah-kisah yang terjadi dekat Bukit Putus yang mana saya terima ataupun saya terbaca tentang gangguan-gangguan yang terdapat di sana. Pada awal perjalanan kami, ketika kami berada di selikup ketiga katanya, radio kereta abang saya tiba-tiba mengalami gangguan siaran. Dalam suasana sunyi, hanya bertemankan enjin kereta, Syakir memberitahu dia tiba-tiba mendengar suara seorang wanita meminta tolong. Pak Daud, jelas Pak Daud, suara itu betul-betul saya dengar daripada telinga saya, seakan-akan ia meminta tolong untuk saya berhenti dan membantu anaknya di dalam gaung. Berhenti, anak aku, tolong. Pak Daud, saya tersedar dari tidur saya. Rupanya saya terlena ketika abang saya sedang memandu. Abang saya terus memandang ke arah saya dan tanya kepada saya, kau okey tak ni dek? Kau mimpi apa? Kau ni itulah, banyak sangat baca-baca cerita yang mengarut. Kan dah kena. Tak ada apa bang, mimpi je.
Katanya Syakir kepada abangnya. Abang saya meneruskan perjalanannya. Pak Do, itu adalah gangguan pertama saya ketika dalam tidur. Dan ini pula adalah gangguan yang kedua. Ketika kereta kami sedang menaiki bukit, Pak Do, saya perasan Pak Do, walaupun bukan saya yang memandu, tapi saya boleh rasakan bahawa kereta kami seakan-akan ada benda di belakang yang sedang menarik kereta kami. Kerana Pak Do, berat untuk menaiki bukit. Dan saya tengok abang saya telah pun menggunakan gear rendah. Ngauman enjin sangat kuat Pak Do, walaupun telah pun menggunakan gear yang rendah. Bang, kita kau kita ni bang, macam tulawang beli kereta buruk sangat. Kan dah tak larat nak naik bukit. Saya cuba untuk melawak, untuk menenangkan keadaan. Walaupun Pak Do, saya tahu Pak Do, seperti ada sesuatu yang tidak kena. Abang saya meneruskan perjalanannya, dan abang saya berasa tidak dapat untuk teruskan lagi perjalanan. Dia membuat keputusan untuk berhenti di tepi jalan. Pak Do, ketika abang saya keluar dari kereta, saya nampak Pak Do, ada satu kelibat wanita yang rentung berada di sebelahnya. Allahu Akbar. Bang, masuk bang. Masuk. Pak Do, saya cuba untuk memanggil abang saya masuk. Yang hairannya Pak Do, abang saya dari luar menyuruh saya untuk keluar dari kereta. Saya sudah rasa seperti ada sesuatu yang berada dengan saya. Pak Do, tanpa berfikir panjang, saya keluar dari kereta dan menarik abang saya masuk ke dalam. Pak Do, ketika kami berdua berada di dalam kereta, saya dan abang meremang Pak Do bulu roma kami dan rasa seperti ada kehadiran di sekitar kami. Saya keluarkan handphone saya dan memasang ayat-ayat suci Al-Quran dan zikir-zikir. Kerana Pak Do, ketika itu saya sudah buntu dan tak tahu, dan tidak tahu lagi apa yang ingin dilakukan. Kerana jelas Pak Do, saya nampak wanita yang rentung berada di sebelah abang saya. Selang beberapa minit Pak Do, saya terlihat seperti ada cahaya dari hadapan. Sepertinya sebuah kereta yang sedang menuju ke arah kami. Pak Do, ketika itu perasaan gementar saya ni beransur hilang. Kerana kereta itu berhenti di sebelah kami, sepertinya ingin membantu dan memberi pertolongan kepada kami. Dik, kenapa dik? Okey ke? Nak abang tolong? Tanyanya kepada kami. Bang, macam kereta ni okey bang, cuma yalah bang, macam tak berani lah bang nak teruskan perjalanan sebab macam ada benda tak kena bang. Katanya abang saya kepada pemandu tadi. Pak Do, leganya saya apabila mendengar daripada mulut pemandu tadi bahawa dia telah mempelawar dirinya untuk membantu kami. Katanya kebetulan Pak Do, laluan kami adalah sehala dengannya dan ia meminta kami untuk mengikorinya daripada belakang. Jadi Pak Do, kami mengikori kereta tersebut sehingga ke sebuah pekan kecil dan kami berpisah di sebuah stesen minyak. Kerana bagi saya, rumah nenek kami sudah tidak jauh dari stesen minyak yang kami berhenti tadi. Bang, terima kasih ya bang sebab bantu kami. Tak ada apa dik, cuma jelah abang nak bagi tahu, lain kali kalau boleh jangan lalulah jalan ni sebab faham-faham lah dik. Kami meneruskan perjalanan kami ke rumah nenek. Ketika dalam perjalanan ke rumah nenek, abang saya yang dari tadi yang senyap tiba-tiba bersuara seakan-akan ingin menyampaikan sesuatu kepada saya.
Dek, kau perasan tak tadi masa... Bang, dah. Pado, saya tidak ingin tahu apa yang ingin disampaikan kepada saya, Pado. Kerana saya tahu ada sesuatu yang mungkin menakutkan saya, Pado. Jadi saya buat keputusan untuk tidak ambil tahu tentang apa yang dia ingin sampaikan. Kami teruskan perjalanan sampailah ke rumah nenek, Pado. Kami tergesa-gesa naik ke rumah tanpa mengangkat barang-barang dalam kereta kerana dalam keadaan takut, dalam keadaan panik, dalam keadaan cemas. Nenek perasan tingkah laku kami ini seperti ada sesuatu yang tidak kena. Ketika kami berada di dalam bilik, nenek mengetuk pintu bilik dan berbual dengan kami. Yang menakutkan saya, Pado. Saya fikir kejadian yang saya lalui tadi telah pun berakhir. Sebenarnya belum. Apa yang disampaikan nenek ini membuatkan saya dan abang meremang. Bang, Syakir, nanti sebelum tidur kamu cuci kaki dulu ya. Sebab tak apalah, kamu pergi cuci kaki dulu, nanti nenek cerita. Pado, saya dan abang saling berpandangan dan kami tahu apa yang ingin disampaikan oleh nenek. Setelah kami membasuh kaki, Pado, nenek memberitahu kami bahawa dia terlihat ketika kami sampai ke rumahnya, nenek ternampak ada satu susuk perempuan rentung yang berada di atas bonet kereta. Pado, saya yakin susuk yang nenek nampak tadi adalah susuk yang mana saya nampak ketika berada di sebelah abang saya. Jadi Pado, pada keesokan paginya, bang, semalam kau macam ada nak bagi tahu something pada aku, bang. Cuba kau cerita, bang, apa yang kau nampak sebenarnya? Pado, mendengar saja apa yang disampaikan abang saya tadi, saya terus tiba-tiba rasa semangat saya yang tinggi tadi tiba-tiba hilang, Pado. Katanya abang, ketika saya memanggilnya masuk, dia memanggil saya keluar kerana dia nampak ada seorang bayi yang rentung berada di sebelah saya. Jadi katanya, Pak Do, mungkin sampai situ sajalah perkongsian saya kepada Pak Do dan tim seram. Maaf kalau cerita saya ini agak hambar pada kalian semua, tapi bagi saya cerita ini amat seram bagi saya kerana saya lalui sendiri dalam diri saya, dan ini adalah pertama kalinya saya mengalami pengalaman seram yang sebegini. Terima kasih dan salam seram. Baik, itu sajalah perkongsian yang mana pada terima daripada salah seorang pendengar kita yang ingin dikenali sebagai Syakir, yang mengisahkan tentang dirinya dan abangnya ketika berada di Bukit Putus. Jadi kalaulah katakan Pak Do berada di situasi beliau, Pak Do juga akan sampai sekarang mungkin Pak Do tidak dapat lupakan apa yang Pak Do alami. Apa-apa pun, Pak Do ucapkan terima kasih kepada pengirim dan terima kasih juga kepada para pendengar semua kerana sudi untuk mendengar kisah-kisah yang Pak Do kongsikan di sini. Dan Pak Do harap jika anda semua ada kisah-kisah yang ingin dikongsikan, boleh kongsikan melalui Instagram Syah Azhar ataupun boleh tinggalkan di ruangan komen. InsyaAllah jika berkesempatan, Pak Do akan ketengahkan apa yang anda semua sampaikan. Baik, jadi sampai di sini sajalah. InsyaAllah semoga berjumpa lagi kita di lain video. Assalamualaikum dan salam seram.